Matlamat Pembangunan Mampan cakap mesti serupa bikin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed menekankan kepentingan melaksanakan Matlamat Pembangunan Mampan di peringkat tempatan dalam mencapai agenda pembangunan mampan menjelang tahun 2030 iaitu Agenda 2030. Beliau mengiktiraf peranan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia dalam Matlamat Pembangunan Mampan APPGM SDG dan Perikatan Organisasi Masyarakat Sivil Malaysia CSO SDG Alliance dalam menjalin kerjasama yang lebih kukuh antara ahli parlimen, kerajaan negeri dan tempatan serta masyarakat setempat dalam melaksanakan 121 projek penyelesaian di peringkat tempatan Local Solution Project di 30 kawasan parlimen. Mustafa menegaskan ketika dunia sedang berusaha untuk pulih daripada kesan pandemik COVID-19 menjadi keperluan negara untuk bekerjasama dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan Matlamat Pembangunan Mampan bersama negara jiran terutama Indonesia, Filipina dan Thailand bagi meningkatkan komitmen dalam melaksanakan matlamat itu. Beliau berkata demikian dalam kenyataan sempena program Forum Politik Peringkat Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai SDG bertajuk Building Back Better and Localizing SDGs, a case study of Malaysia and 3 Southeast Asian country experiences of the partnership model di Ibu Pejabat PBB di New York kemarin. Sementara itu, Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Saifuddin Abdullah dalam ucapan penutup pula menekankan pentingnya peranan dan kerjasama semua pihak berkepentingan dalam usaha pelaksanaan Matlamat Pembangunan Mampan di peringkat tempatan. Ini termasuk badan-badan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil dalam menangani kemiskinan dan ketidaksamaan, perubahan iklim serta diskriminasi jantina, etnik atau kelas melalui agenda inklusif yang jelas terutamanya dalam mendekati kumpulan rentan dalam usaha tersebut. Forum Politik Peringkat Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Matlamat Pembangunan Mampan merupakan platform utama PBB yang memainkan peranan penting dalam tindakan susulan, semakan dan penilaian agenda Matlamat Pembangunan Mampan 2030 di peringkat global. Pelaksanaan Matlamat Pembangunan Mampan di peringkat tempatan merujuk kepada proses mentakrif, melaksanakan dan memantau strategi di peringkat tempatan untuk mencapai matlamat global, nasional dan subnasional di bawah agenda Matlamat Pembangunan Mampan 2030, kata Wisma Putra dalam kenyataannya. Bila dibaca kenyataan kedua menteri tersebut, seolah-olah Malaysia sudah hampir mencapai matlamat SDG. Tetapi apakah hakikat yang cuba disembunyikan? Sebelum ini, jom channel mendedahkan Dapatan Sustainable Development Report 2022 yang dikeluarkan oleh PBB bahawa prestasi Malaysia dalam SDG merosot tahun demi tahun sejak 2020 iaitu bagi laporan untuk tahun 2019. Pada tahun 2020, ranking SDG menunjukkan Malaysia berada di tangga ke-60. Kini negara kita berada di tangga ke-72 daripada 163 negara setelah jatuh daripada tangga 68 pada tahun sebelumnya. Antara 3 negara ASEAN yang disebut iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Hanya Thailand yang pencapaian SDG lebih baik daripada Malaysia iaitu di tangga ke-44 dengan skor yang meningkat tahun demi tahun. Indonesia berada di tangga ke-82 walaupun pencapaiannya lebih rendah daripada Malaysia, skor yang didapati meningkat daripada 68.48 pada 2020 kepada 68.9 tahun 2021 dan 69.16 pada 2022. Filipina yang diletakkan dalam ranking yang teruk iaitu di tangga ke-95 juga menunjukkan peningkatan walaupun bertaraf langkah siput iaitu 66.09 pada tahun 2020 dan 66.52 pada tahun 2021 dan kini 66.64. Indeks SDG Global 2022 didahului oleh 3 negara Nordik iaitu Finland, Denmark dan Sweden. Jom kita perhati daripada sudut kepimpinan SDG negara-negara tersebut. Finland memiliki 19 menteri, Denmark 25 menteri dan Sweden 22 menteri. Mungkin kita beralasan bahawa penduduk Malaysia seramai 33 juta, maka kita perlukan 69 menteri dan timbalan menteri, seorang Perdana Menteri dan 3 orang duta khas bertaraf menteri. Namun alasan itu tidak boleh dipakai kerana negara Jerman berada dalam ranking ke-6 mempunyai penduduk seramai 83.24 juta pada tahun 2020. Negara Jerman hanya mempunyai 16 menteri persekutuan. Sementara itu, Perancis yang berada di tangga ke-7 mempunyai penduduk
seramai 67.39 juta pada tahun yang sama. Kabinet Perancis atau Council of Ministers terdiri daripada 10 hingga 20 orang sahaja. Bagaimana mereka boleh memimpin negara kemercu kejayaan SDG walaupun mempunyai bilangan menteri yang sedikit berbanding Malaysia? Bagaimana mereka mencapainya sedangkan mereka pun dilanda COVID-19? Jika ditanya pemimpin Pakatan Harapan, mungkin kita akan dapat jawapan di negara-negara tersebut tidak ada langkah syaratan. Makna yang tersirat ialah di negara-negara tersebut tiada pemimpin parti politik yang mendambakan jawatan Perdana Menteri atas keinginan untuk berkuasa tetapi lepas itu tak tahu nak buat apa. Sifat tamak kuasa inilah yang tiada dalam kalangan ahli-ahli politik yang menjadi pilihan rakyat dalam negara berkenaan. Justru demi mencapai agenda 2030 ini, kita harus belajar daripada pengalaman mereka yang berjaya. Selain itu, sebelum kita ajak jiran kita untuk bekerjasama, hulurkan tangan kita kepada ahli keluarga kita dahulu. Sudah mantapkah kerjasama kita dengan masyarakat sivil negara ini, khususnya dalam menangani masalah alam sekitar? Berjayakah kita bekerjasama dengan sektor swasta dalam menangani kenaikan harga barang? Tepuk dada, tanya hati nurani. Jangan cakap tak serupa bikin. Malu. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.